Sama-sama kita berkongsi maklumat, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berusaha untuk mengenal semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru sempena malam atau bulan Maulid Nabi ini, alangkah baiknya kita sama-sama merenungi semula dan berusaha untuk mengingati semula siapakah manusia yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna amsayna nusyhidu wa nusyhidu hamalata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Imam Faiz kita, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kesempatan untuk berjumpa semula di dalam majlis ilmu di tempat yang mulia ini. Saya ingat kali terakhir saya berceramah di Masjid An-Nur ni adalah pada tahun 2018 kalau tak salah. Pada tahun 2018, dan alhamdulillah Allah bagi kita panjang usia, kesehatan. Walaupun kita baru saja melepasi pandemik COVID-19 beberapa tahun yang lepas, kita terpaksa tidak keluar ke rumah, kemudian kita tak berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai dan rakan-rakan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah kemudian masih bagi kita peluang. Ramai di antara rakan-rakan kita yang dulu bersama kita sekarang sudah tak ada lagi bersama kita. Ramai rakan-rakan kita yang dulu hadir di dalam majlis ilmu ini, akan tapi mereka sudah tidak kembali lagi bersama kita di dalam majlis ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang. Allah Subhanahu wa taala masih bagi kita kesempatan untuk kita isi dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Justru pujian dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karuniaan yang telah diberikan kepada kita dan atas segala peluang dan kesempatan yang masih terus dibagi kepada kita untuk kita gunakan untuk mengikis dosa-dosa kita, meminta ampun atas segala kesalahan kita, sekaligus memperbanyak lagi bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan satu perbincangan, untuk sama-sama kita berkongsi maklumat, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berusaha untuk mengenal semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru sempena malam atau bulan Maulid Nabi ini, alangkah baiknya kita sama-sama merenungi semula dan berusaha untuk mengingati semula siapakah manusia yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi, dia bukanlah suatu peringatan
seperti mana kita meraihkan ulang tahun seseorang. Maulid Nabi bukan kita berbincang berkenaan seorang manusia, akan tapi Maulid Nabi adalah usaha kita untuk mengenal semula, mengimbas semula seorang manusia yang Allah berikan kelebihan yang sangat hebat. Untuk kita mengingati semula seorang manusia yang Allah pilih sebagai manusia yang terbaik. Bahkan dia juga adalah Rasul yang terbaik. Bahkan dia juga adalah makhluk Allah yang terbaik. Pada hari ini, umat Islam, ramai di antara kita yang kurang memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di antara kita, tuan-tuan, tidak memiliki konsep yang benar berkenaan dengan siapa Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih menjadi Rasul terakhir, yang Allah pilih menjadi pemberi syafaat kepada seluruh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, di dalam Al-Quran selalu menyebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang penuh penghormatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru alangkah satu kerugian yang sangat besar apabila kita menganggap baginda Nabi hanya sebagai seorang manusia biasa saja. Kita menganggap baginda Nabi macam seorang tokoh besar dalam sejarah saja. Padahal baginda Nabi lebih daripada itu. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan sekedar manusia yang biasa kita tengok dalam lembaran-lembaran sejarah. Sebaliknya baginda Nabi adalah manusia yang terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan engkau jadikan panggilan kita kepada baginda Nabi macam kita memanggil kawan kita sendiri-sendiri. Jadi jangan kita panggil baginda Nabi macam wahai Muhammad, wahai Muhammad bin Abdullah. Akan tapi kita disuruh untuk memanggil nama baginda Nabi dengan penghormatan yang sangat tinggi. Bahkan, tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, la yanbaghi lirajulin an yaqula qala ar-rasul, walakin yanbaghi lahu an yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu. Kata Imam Syafi'i, tak boleh sebenarnya seorang manusia, tidak layak, tidak patut bagi seorang Muslim memanggil nama Nabi dengan ucapan Rasulullah. Rasul berkata seperti ini. Akan tetapi sepatutnya dia sempurnakan sebutan kita berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda macam ni. Hebat tak? Dalam bahasa Melayu pun kita, tuan-tuan, bezakan antara si fulan berkata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Betul tak? Kita nak letakkan baginda Nabi lebih tinggi daripada seluruh manusia yang lain. Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai seorang mukmin untuk memandang baginda Nabi adalah manusia yang paling tinggi, makhluk yang paling hebat, seseorang yang memiliki semua kesempurnaan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia-manusia yang lain. Justru para ulama kita, tuan-tuan, selalu mengingatkan, seorang Muslim wajib meyakini bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang Muslim atau seorang manusia yang lain. Baginda memang seorang manusia. Baginda memang seorang manusia yang terdiri daripada daging dan tulang. Ada darah, kalau luka berdarah. Ada rambut dan lain sebagainya seperti manusia. Akan tetapi baginda
berada dalam kedudukan yang sangat tinggi, yang berbeza dengan mana-mana manusia yang lain. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan puan-puan sekalian, pada hari ini kita melihat ramai di antara kita yang masih kurang memberikan perhatian dan kurang memberikan penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya anak-anak kita bimbang anak-anak kita pada masa yang akan datang, mereka tidak lagi mengenali Rasulullah, dan tidak kenal Rasulullah maknanya adalah mereka tidak kenal agama Islam. Pernah satu ketika tuan-tuan, ada seorang ibu bapa datang berjumpa dengan saya. Dia mengatakan, "Ustaz, anak saya, dia punya pendidikan tinggi Ustaz. Saya sudah hantar dia ke universiti ni. Saya sudah hantar dia belajar ke luar negara. Cakap pun tak lagi cakap Melayu, tapi cakap orang putih. Cakap orang bahasa Inggeris. Tapi satu hari Ustaz, saya sangat terkejut. Dia mengatakan kepada saya bahawa dia tidak lagi percaya bahawa Muhammad adalah Rasul Allah." Masya Allah. Kita bimbang ni tuan-tuan, betul tak? Seseorang yang tak lagi kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan tak kenal seorang manusia, tapi dia tidak kenal agama Islam. Seorang yang tak kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dia tak kenal seorang manusia, tapi dia juga tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apa yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi, dia bukan sekali lagi memperingati kelahiran seorang manusia biasa. Bukan tujuannya untuk memperkenalkan siapa itu Muhammad bin Abdullah, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan utama kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar memastikan generasi hari ini dan generasi yang akan datang kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa yang sama mereka juga kenal apa itu Islam, apa itu Allah Subhanahu wa taala, dan apa tugasan mereka sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita wajib menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Betul tak? Bahkan di dalam solat kita sendiri, apabila kita bertahiyat, tuan-tuan, apabila kita mengucapkan tahiyat, kita mengucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Para ulama menetapkan bahawa lafaz tersebut tidak diganti sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada para sahabat Nabi pada saat itu, yaitu lafaz assalamu alayka, salam kesejahteraan semoga Allah curahkan kepadamu. Kita tak katakan salam kepada beliau, tapi kita mengatakan assalamu alayka, semoga selawat dan salam tercurah kepadamu, wahai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kepadamu? Maknanya kepadamu seolah-olah baginda ada di depan mata kita. Macam kita mengucapkan assalamu alayka, assalamu alaikum, betul tak? Ini semua adalah ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang berada di hadapan kita. Assalamualaikum maknanya adalah semoga salam sejahtera tercurah kepada kamu semua yang hadir pada hari ini. Begitu juga apabila kita mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga salam sejahtera tercurah kepadamu wahai Nabi dan Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita mengatakan bahawa baginda Nabi ada di depan mata kita. Seolah-olah kita mengatakan baginda Nabi hadir di hadapan kita. Dan ini menunjukkan bahawa seorang mukmin pada hari itu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap mukmin dan muslim yang hidup hingga ke akhir zaman, mereka wajib menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka dan bercakap kepada baginda Nabi seolah-olah baginda masih berada di hadapan mereka. Betul tak? Kita tak ganti tahiyat tu. Kita tak ganti tahiyat dengan assalamu alaihi, semoga salam kepada beliau Rasulullah.
Sebab kalimat hi atau dia bermakna kata ganti yang tak hadir. Kalau kita bercakapkan tuan-tuan, ada kata ganti yang hadir, ada kata ganti yang tak hadir. Betul tak? Kata ganti yang hadir adalah engkau, kamu, itu adalah hadir. Kalian hadir. Tapi kalau kata ganti yang tak hadir, dia, mereka, itu adalah kata ganti mereka, dia, itu adalah orang yang tak hadir. Akan tapi kata ganti hadir menunjukkan bahawa orang itu ada di depan kita. Nah, dalam tahiyat Nabi ajarkan kepada para sahabat, kalau engkau mengucapkan tahiyat, ucapkanlah macam ni. Tahiyatnya tuan-tuan adalah satu ucapan yang Nabi sendiri ajarkan kepada para sahabat Nabi. Lafaz yang kita baca di dalam salat, Nabi sendiri yang ajarkan kepada kita. Justru Nabi ajarkan tahiyat, lafaznya macam ni, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala tercurah kepadamu, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan tuan-tuan bahawa baginda Nabi wajib selalu hadir di dalam hati kita. Kita mesti selalu membayangkan baginda Nabi berada bersama kita. Baginda memang telah wafat 1400 tahun yang lepas, akan tetapi baginda selalu hidup dan selalu hadir di hati setiap mukmin hingga ke akhir hayat manusia dan hingga ke akhir dunia ini. Nah, justru kehadiran kita apabila memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita bukan nak berbincang berkenaan dengan seorang manusia yang dulu pernah hidup, sekarang sudah meninggal dunia. Tak. Akan tetapi perbincangan kita berkenaan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berbincang berkenaan dengan seorang manusia yang dulu pernah hidup di atas muka bumi, berjalan, berjuang menegakkan agama Allah, dan sekarang masih hidup di hati setiap mukmin dan di hati setiap muslim. Semakin kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita kenal apa itu Islam. Semakin kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, semakin rapat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada seorang manusia yang kita yakini dia adalah satu-satunya manusia yang Allah pilih menjadi manusia yang terbaik di dunia dan manusia yang terbaik di akhirat, lalu dia hidup bersama kita, macam mana kita nak bayangkan betapa beruntungnya kita dapat melihat beliau dan dapat hidup bersama dengan orang seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, manusia yang paling bertuah dan beruntung adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah tentukan bahawa mereka adalah orang yang akan hidup bersama baginda Rasulullah. Mereka akan dapat melihat sosok tubuh baginda Rasulullah, dan mereka juga akan bersama-sama menegakkan agama Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan para sahabat Nabi dan kita perhatikan kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya, kitab-kitab hadis yang tuan-tuan boleh jumpai di sini, tuan-tuan akan jumpai bagaimana para sahabat Nabi memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Mereka orang yang sangat beradab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling menjaga adab apabila bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adalah karena mereka tahu siapa Rasulullah. Mereka tahu ini manusia bukan macam manusia yang lain. Ini manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi pembawa risalah Allah di dunia, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan pada masa yang sama, orang ini juga
yang akan menjadi orang pertama mengetuk pintu surga kemudian membawa masuk seluruh umat manusia ke dalam surga. Nah, berkenaan dengan perkara ini, mari kita tengok ada sebuah hadis, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, dan beliau mengatakan hadza hadisun hasan sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Imam Tirmizi bercerita, pada satu hari ada seorang laki-laki A'rabi. A'rabi ini adalah kalangan orang yang di luar Madinah, orang kampung. Biasanya A'rabi ini, tuan-tuan, adalah orang yang tidak berpendidikan, dan mereka juga adalah orang yang kalau nak bercakap lepas saja. Kalau para sahabat Nabi nak cakap dengan Nabi macam mana? Penuh adab, penuh penghormatan. Justru para sahabat Nabi jarang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu baginda faham betul apa yang diperlukan oleh manusia. Justru mereka tak pernah tanya soalan yang bukan-bukan. Mereka hanya tunggu baginda Nabi nak kata apa, kita laksanakan. Nabi suruh apa, mereka buat. Tapi kalau nak tanya, mereka tak. Jarang sekali para sahabat Nabi mengajukan soalan-soalan. Justru, tuan-tuan, kalau baca Al-Quran, kita akan jumpa kalimat yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Berapa kali kita jumpa? Tak banyak, cuma 7 atau 6, 7 ayat saja bincang tentang perkara itu. Para sahabat Nabi, mereka sangat tinggi memandang Rasulullah, sehingga mereka jarang berani nak bertanya. Justru mereka suka kalau ada orang datang dari luar Madinah, kemudian mereka mengajukan soalan kepada baginda Nabi, sebab mereka ni cakap lepas saja. Orang kampung, tuan-tuan, kan? Orang kampung, orang tak berpendidikan, datang masuk ke dalam masjid, Nabi tengah bercakap, dia pun boleh potong saja, nanya soalan Rasulullah. Bahkan ada satu peristiwa di mana orang kampung ni datang ke masjid, terus dia kencing saja di tepi masjid. Betul tak? Nah, satu hari ada seorang A'rabi datang ke dalam masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda saat itu tengah berkhutbah atau tengah bersiap-siap nak melaksanakan solat. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, saya ada satu soalan. Mata sa'ah, Muhammad, kiamat tu bila nak datang?" Soalannya macam tu, tuan-tuan. Bayangkan kalau saya tengah ceramah ni ada orang buka pintu, kemudian, "Ustaz, soalan, kiamat bila nak datang tu, Ustaz?" Nah, orang ni bertanya terus kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat tu bila nak datang? Engkau selalu cakap tentang kiamat, Quran cakap kiamat berkali-kali. Kiamat tu bila nak datang?" Soalan tu macam tu, tuan-tuan. Sahabat tak berani cakap macam tu. Ini orang kampung yang luar saja boleh cakap macam tu pada baginda Nabi. Nabi tak jawab sebab pada saat tu Nabi tengah nak melaksanakan salat. Nabi terus salat. Lepas salat, Nabi menghadap kepada para sahabat. Lalu Nabi katakan, "Tadi siapa yang nak tanya soalan tu tadi? Tadi saya dengar ada yang nak tanya soalan. Siapa dia?" Orang tu datang. Kata Nabi, "Sila duduk sini. Apa soalan awak?" "Saya nak tanya macam ni. Bila kiamat datang, wahai Rasulullah?" Nabi tanya balik, "Engkau tanya kiamat ni, memang dah siap ke kalau datang kiamat tu?" Sebab soalan tentang kiamat ni adalah soalan yang tak boleh dijawab oleh baginda Nabi. Betul tak, tuan-tuan? Hanya Allah yang tahu bila nak kiamat. Kalau ada pada hari ini orang berkata, "Saya tahu tarikh kiamat," dia buat kira-kira, bohong orang tu, tuan-tuan. Itu adalah orang dusta. Tak ada yang tahu berkenaan dengan kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Justru soalan berkenaan dengan bila kiamat tu bukanlah soalan yang perlu kita jawab. Dan kita tak perlu tanya pun kiamat tu bila. Dan kita tak perlu pun untuk tengok kira-kira kiamat ni bila datang. Kita buat perkiraan, kita buat perbincangan, buat kira-kiraan untuk mengetahui kiamat tu bila datang. Tak perlu perkara tu. Justru Nabi bertanya kepada orang ni, "Awak tanya tentang kiamat ni, saya nak tanya soalan yang lebih penting." Apa dia? Apa persiapan awak berkenaan dengan kiamat? Itu lebih penting, betul tak?
Apa persiapan awak berkenaan dengan kiamat? Kalau kiamat ni datang esok hari, awak dah siap ke belum? Itu yang lebih penting. Orang tu lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya ma'adattu laha kabira salatin wala saum. Ya Rasulullah, kalau persiapan kiamat ni, saya memang tak ada persiapan apa-apa. Saya tak melaksanakan solat banyak-banyak. Saya tak ada persiapan puasa banyak-banyak. Akan tapi satu saja Rasulullah. Apa dia? Saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya soalan kepada saya, dia jawab pun pandai, tuan-tuan. Dia katakan memanglah. Kalau tanya saya mengaji banyak tak? Tak pandailah mengaji saya Rasulullah. Solat banyak tak? Kadang solat tahajud, kadang tak solat tahajud. Solat 5 waktu, alhamdulillah kita jagalah. Tapi yang sunat-sunat ni kadang malas, kadang rajin. Kadang malas, kadang rajin. Betul tak? Dan kalau puasa, Ramadan saya buatlah Rasulullah. Akan tapi kalau puasa sunat ni, kadang rajin, kadang saya buat kalau rajin, kadang saya tak buat kalau lagi malas. Macam kita semua, betul tak? Macam kita semua. Lalu kata Nabi SAW, kata dia lagi, tapi Rasulullah, saya punya satu perkara yang mudah-mudahan menjadi satu bekalan saya untuk menghadapi kiamat. Apa dia? Inni uhibbullaha wa rasulah. Saya ni cinta kepada Allah, saya ni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai tersebut. Maknanya apa? Kalau engkau cinta kepada Allah, di akhirat cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka di akhirat kita akan hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas ibn Malik apabila menceritakan hadis ni? Dia mengatakan, saya nampak para sahabat Nabi yang mendengarkan perbincangan antara Nabi dengan A'rabi ini, mereka menjadi sangat gembira apabila mendengar ucapan Nabi, anta ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Para sahabat nampak happy dan gembira. Mereka tak pernah gembira selepas masuk Islam seperti mana kegembiraan yang mereka rasakan pada hari itu. Jadi selepas masuk Islam tak pernah mereka merasa gembira seperti mana yang mereka rasakan kegembiraan pada hari itu. Soalan, apa yang berada di dalam kalimat baginda Nabi, almar'u ma'aman ahab, setiap orang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai? Apa makna di sebalik kalimat ni? Makna di sebalik kalimat ni, tuan-tuan, adalah kita ni manusia biasa. Rasulullah manusia yang luar biasa. Secara logik kita, sepatutnya baginda Nabi nanti di akhirat akan berada dalam darjat yang paling tinggi. Itu sebabnya baginda Nabi mengatakan, kalau kita mendengar bacaan azan, maka kita kena ucapkan apa? Wa ba'ashul maqamal mahmud allazi wa'adtah. Mintakan wasilah untuk baginda Nabi. Ya Allah, bagilah wasilah kepada Rasulullah. Berikan baginda satu maqam mahmud yang telah engkau janjikan kepadanya. Soalan, apa itu wasilah? Kata Nabi, wasilah adalah satu kedudukan di akhirat nanti. Dia adalah kedudukan yang paling tinggi yang hanya diberikan kepada satu manusia saja. Kalau kedudukan yang lain mungkin boleh kongsi. Kedudukan yang lain masih boleh kongsi. Kita duduk di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, kita tak seorang diri kongsi dengan yang lain. Para nabi dan rasul semua duduk dalam darjat ni. Tapi di akhirat ada satu darjat yang paling tinggi yang hanya diberikan kepada satu manusia saja. Dan itulah wasilah. Justru kata baginda Nabi, kalau engkau baca azan, dengar azan, baca doa ni, mintakan agar wasilah yang Allah telah sediakan tu, satu-satunya tempat yang paling tinggi tu Allah bagi kepada saya. Siapa yang mintakan wasilah untuk saya, kata Nabi, maka dia akan dapatkan syafaat.
Ini menunjukkan apa? Kedudukan Nabi adalah kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi yang hanya diberikan oleh satu orang saja. Tak ada manusia yang lain yang boleh mencapai darjat tersebut. Dan itulah darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, darjat yang paling tinggi yang Allah berikan nanti di akhirat. Soalan kita ni macam mana? Para sahabat selalu bertanya macam tu. Kalau Rasulullah berada di tingkatan paling tinggi, kita ni macam mana? Adakah kita ni bertuah di dunia boleh bersama baginda Nabi, bercampur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di akhirat kita kena berpisah. Nabi berada dalam tingkatan tinggi, kita berada dalam tingkatan biasa-biasa saja. Ini yang menjadi satu kebimbangan para sahabat pada zaman itu. Mereka selalu bimbang. Nikmat yang Allah bagi di dunia ini akan berakhir dengan kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat boleh bersama baginda Nabi, nikmat boleh memandang wajah Nabi. Saya bimbang akan berakhir dengan kewafatan baginda Nabi. Sebab selepas wafat maknanya kita akan berpisah selama-lamanya. Nanti memang akan dibangkitkan di akhirat, tapi Nabi kedudukan tinggi, kita ni biasa-biasa, kecil-kecil saja. Justru mereka bimbang, mereka tak akan berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita lagi tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Mardawih dalam kitab tafsir, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Maqdisi dalam kitab dia Sifatul Jannah. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Dia ni adalah manusia yang sangat cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi nampak dia tengah merenung, tengah sedih, duduk saya tuan-tuan, tengah sedih. Muka dia muka sedih, muka bimbang. Nabi pun tegur, "Wahai fulan, awak tengah fikir apa ni? Nampak macam sedih dan bimbang macam ni." Dia katakan, "Ya Rasulullah, saya ni adalah orang yang sangat cinta kepada baginda. Saya cinta kepada baginda lebih daripada saya cinta kepada diri saya sendiri. Saya cinta kepada baginda lebih daripada saya cinta kepada isteri saya. Saya cinta kepada baginda lebih daripada saya cinta kepada anak-anak saya." Dan pernah Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, pernah satu ketika saya duduk di rumah, lalu kemudian saya terasa rindu kepada baginda Nabi. Baru jumpa Nabi, duduk balik rumah tuan-tuan, dia rasa macam baru duduk sekejap dia rindu nak jumpa semula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk di rumah tu, ya wahai Rasulullah, saya pernah duduk di rumah, lalu saya terasa rindu sangat untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada yang boleh mengobati kerinduan tersebut melainkan saya keluar, jumpa Nabi, tengok wajah baginda, rasa macam hilang perasaan di dalam hati tersebut." Nah, masalahnya baginda, kata dia, masalahnya Rasulullah, kalau di dunia saya rindu, saya boleh jumpa dengan baginda, pergi saja ke rumah baginda, tengok dari jauh pun dah selesailah, terobati hati saya. Tapi masalahnya Rasulullah, bagaimana kalau nanti di akhirat? Orang yang cinta di dunia, dia juga akan cinta di akhirat, betul tak? Bagaimana kalau nanti kita di akhirat? Sudah pasti Allah akan bangkitkan baginda di tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada seluruh manusia, lebih tinggi daripada seluruh manusia yang lain, bahkan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Sedangkan saya ni orang biasa-biasa Rasulullah. Tentulah kalaupun saya masuk surga, saya duduk di tepi-tepi surga saja, ya tak? Taklah duduk berada di tingkatan para nabi dan rasul, apalagi berada dalam tingkatan wasilah, maqam mahmud yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru saya tengah terfikir bagaimana rasanya kalau saya tengah rindu nak tengok baginda Nabi. Apa yang akan saya lakukan? Baginda kemudian terdiam, tuan-tuan. Nabi tak jawab. Lalu turun ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihimpun dan digabungkan semula dengan para nabi dan para rasul, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Dan Allah sendiri yang jawab bahawa kebimbangan tersebut tak perlu engkau bimbangkan. Kalau engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, di akhirat nanti kita akan bergabung semula dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di akhirat akan kembali berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebabnya tuan-tuan, para sahabat Nabi apabila mereka mendengar anta ma'aman ahbabta, wahai A'rabi, jangan bimbang, kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasulullah, engkau akan dibangkitkan bersama kalangan yang engkau cintai tersebut. Para sahabat kemudian sangat gembira, betul tak? Mereka sangat gembira, kebimbangan kita sudah terjawab. Ketakutan dan kekhawatiran kita telah hilang. Kita bimbang tak akan berjumpa lagi dengan Nabi di akhirat. Nabi jawab sendiri dengan satu jawaban yang sangat jelas, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, di akhirat engkau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru selepas itu tuan-tuan, kata Sayyidina Anas Ibn Malik, mereka berkata, Sayyidina Anas berkata, wa ana uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan saya cinta, bukan hanya cinta kepada baginda Nabi saja, saya juga cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya juga cinta kepada Sayyidina Umar, saya juga cinta kepada Sayyidina Utsman, dan saya harap saya akan dibangkitkan bersama mereka walaupun amalan kita berbeza dengan amalan mereka. Hebatnya Islam, tuan-tuan. Cinta saja, kenal saja kepada mereka, bangkitkan perasaan rindu kepada mereka. Mudah-mudahan walaupun amalan kita tak macam amalan mereka, tapi mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di akhirat dengan mereka. Dan ini semua adalah peringatan Maulid itu. Betul tak, tuan-tuan? Maulid tujuannya adalah agar kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan kecintaan Rasulullah ke dalam hati anak-anak muda kita, agar mereka kenal siapa Rasulullah, kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenal juga apa yang dikehendaki oleh Rasulullah untuk mereka lakukan, agar mereka nanti bangkit bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, oleh karena mereka tahu bahawa Rasulullah mengatakan, kalau engkau cinta Allah dan Rasulnya, engkau akan bangkit bersama mereka nanti. Mereka melihat bahawa satu-satunya yang menghalang mereka untuk jumpa Rasulullah selepas kematian Rasulullah adalah kehidupan ini. Jadi selagi mana mereka hidup, jadi selepas baginda meninggal dunia, memang para sahabat mengatakan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, segala sesuatu seolah-olah bercahaya. Tapi ketika baginda Nabi meninggal dunia, seolah-olah segala sesuatu gelap gulita. Betul tak? Semua kehilangan cahaya. Dunia sudah berubah selepas baginda Nabi meninggal dunia. Seolah-olah kami sudah kehilangan punca dan kehilangan arah. Akan tetapi Allah jaga mereka. Allah hadirkan pengganti mereka baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang membimbing mereka untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat selepas itu, tuan-tuan, mereka sangat-sangat rindu kepada Rasulullah. Betul tak? Selepas mereka meninggal, baginda Rasulullah meninggal dunia, para sahabat rindu sekali. Dan mereka merasakan bahawa kehidupan mereka di dunia ini, hidupnya mereka di dunia ini, itulah satu-satunya yang akan menghalang mereka untuk berjumpa semula dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru para sahabat pada zaman itu, tuan-tuan, mereka tak takut mati, betul tak? Sebaliknya, mereka nak mati syahid. Mereka mengejar mati syahid.
Ramai di antaranya macam Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Beliau mengatakan, saya kalau berperang ni nak agar saya menjadikan peperangan ni adalah peperangan terakhir saya. Kalau boleh saya ikut peperangan ni, saya nak mati dalam peperangan tersebut. Tapi Allah selalu selamatkan dia. Selamat lagi, selamat lagi, selamat lagi, dan lain sebagainya. Nah, apabila para sahabat ingin berjumpa baginda Nabi, mereka selalu membayangkan apa? Rasulullah akan kita jumpai sebenarnya nanti selepas kita meninggal dunia. Bahkan ada seorang sahabat, tuan-tuan, yang mereka selalu jumpa Nabi dalam mimpi. Seperti Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni adalah sejak kecil lagi, umur 8 atau kurang daripada 10 tahun, beliau selalu bersama baginda Nabi di Madinah, menjadi khadam, menjadi pelayan baginda Nabi di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang sangat rapat dengan Rasulullah kemudian berpisah dengan baginda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke alam akhirat. Sayyidina Anas baru saja berusia dalam kira-kira 17 atau 18 tahun. Justru kehidupan beliau 10 tahun bersama baginda Nabi meninggalkan kesan dan pengalaman yang sangat besar di hati Sayyidina Anas. Selepas baginda Nabi meninggal dunia, Sayyidina Anas menjadi orang besar, tuan-tuan. Orang yang sangat kaya. Dia punya rumah di Basrah, dia punya tanah yang cukup luas, dia juga diberikan usia yang panjang, anak-anak yang ramai. Dan ramai yang selalu bertanya kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, engkau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan bagaimana baginda Nabi kalau melakukan ini, bagaimana ucapan Nabi ketika berlaku seperti ini. Sayyidina Anas menjadi orang rujukan penting berkenaan dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas pernah berkata, tuan-tuan, ma min lailatin illa wa ra'aitu fiha habibi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya selalu mimpi berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, inilah cinta yang sebenar, betul tak? Ramai orang selalu bercerita, kalau nak jumpa Nabi di dalam mimpi, ni amalan baca ni amalan dibaca ni. Sebenarnya tak ada amalan-amalan khas untuk berjumpa Nabi di dalam mimpi. Yang ada adalah kesungguhan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kita begitu besar, rindu kita kepada baginda Nabi begitu besar, insya-Allah Allah akan bagi peluang untuk kita berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. Dan mimpi berjumpa Nabi, tuan-tuan, adalah mimpi yang benar, dan dia satu mimpi yang memberikan satu kebahagiaan yang terlalu tinggi untuk kita bincangkan. Siapa yang pernah jumpa Nabi dalam mimpi, jangan tanya. Dia adalah memberikan satu kebahagiaan yang begitu bahagia, satu kegembiraan yang begitu tinggi dan tak boleh diucapkan dengan kata-kata. Nah, justru Sayyidina Anas selalu mengatakan, saya jumpa Nabi selalu dalam mimpi. Kemudian beliau menangis karena mengenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Bilal ibn Rabah. Beliau adalah seorang muazzin. Muazzin yang selalu setiap saat selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan setakat orang yang bertugas untuk melaungkan azan, tapi Bilal juga adalah, dalam istilah kita boleh sebut sebagai seorang PA baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah personal assistant baginda Nabi. Kemana baginda pergi, Bilal akan selalu menjaga selipar baginda Nabi. Jadi biasa Nabi akan masuk dalam satu majlis, tanggalkan selipar tu di luar, Bilal pegang selipar tu, tuan-tuan. Dia nak sangat berkhidmat kepada baginda Nabi walau hanya pegang selipar baginda Nabi. Kalau saya juga hidup pada zaman itu, apa saja yang saya boleh buat, saya akan buat untuk berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia satu-satunya yang Allah pilih berada dalam darjat yang paling tinggi. Justru setiap orang yang hidup pada zaman itu berlomba-lomba untuk kalau boleh berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bilal yang selalu pergi bersama baginda Nabi, yang selalu rapat dengan baginda Nabi, yang selalu berusaha untuk berkhidmat kepada baginda Nabi. Soalan kita, apa yang dilakukan Bilal selepas meninggal dunia?
Bilal tuan-tuan selepas baginda Nabi meninggal dunia, dia resign, tak nak lagi menjadi muazzin. Dulu selama baginda Nabi hidup, dia selalu azan 5 kali sehari tuan-tuan. Ya tak? Dia selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap pagi sebelum subuh dialah orang yang pergi ke rumah Nabi untuk minta izin, ya Rasulullah, sudah masuk waktu, bolehkah saya azan? Dia selalu datang ke rumah Nabi untuk menjadi orang pertama yang memberitahukan kepada baginda Nabi berkenaan dengan masuk waktu. Bayangkan selepas baginda meninggal dunia, Bilal tuan-tuan, beliau merasa menjadi sangat sedih dan beliau mengatakan, saya dah tak nak lagi menjadi muazzin. Sebab setiap kali saya melaksanakan azan ni, saya teringat baginda Nabi dan tak boleh keluar suara. Dah sedih sangat. Dan bayangkan juga para sahabat Nabi yang lain, kalau dengar Bilal azan, akan mengingatkan mereka berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru selepas baginda meninggal dunia, Bilal kemudian meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar waktu itu adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, saya nak minta izin untuk keluar daripada Madinah. Sebab Madinah terlalu banyak memori bersama Rasulullah, saya tak boleh tahan. Saya minta izin untuk keluar daripada Madinah untuk melaksanakan jihad ke negeri yang lain, yaitu negeri Syam, Damsyik, Syria pada hari ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, saya sebenarnya berat nak lepaskan awak ni. Saya tak nak lepasan awak kalau boleh. Kalau boleh awak kekal di sini saja. Saya perlukan awak. Apa kata Sayyidina Bilal? Wahai Abu Bakar, sekiranya engkau dulu membeli saya karena engkau, saya akan kekal di sini. Ingat dulu Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang membeli Bilal kan. Ketika Bilal diazab oleh majikannya yang lama, Sayyidina Abu Bakar yang kemudian keluarkan duit, beli Bilal, kemudian dimerdekakan dan dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Bilal, kalau engkau membeli saya dulu untuk dirimu agar menjadi hamba engkau, saya akan kekal di Madinah. Tapi kalau engkau membeli saya karena Allah, lepaskan saya, biarkan saya keluar daripada Madinah. Wah, ini sudah mendesak Sayyidina Bilal nih, betul tak? Abu Bakar pun faham, beliau katakan, okey, saya biarkan engkau keluar daripada Madinah, engkau sila pergi kemana yang engkau kehendaki. Bilal kemudian keluar, bawa isteri beliau dan bawa anak perempuan beliau. Mereka pergi ke satu negeri di Syam, di Damsyik, dan beliau hidup di Damsyik hingga akhir hayat beliau. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria pada hari ini, ada makam Sayyidina Bilal di sana. Ada makam Sayyidina Bilal di sana. Di satu tempat nama dia Bab Saghir. Dan di sebelah tu ada satu masjid besar, dan di situ juga ada satu institusi pendidikan. Dulu ada satu universiti yang ada di situ. Nah, diceritakan tuan-tuan, apabila Sayyidina Bilal akan meninggal dunia, istri dan anaknya sedih. Mereka meratap dan menangis. Mereka katakan, wa Bilalah, duhai sedihnya kami akan berpisah dengan Bilal. Duhai sedihnya kami akan berpisah dengan suami yang baik. Duhai sedihnya kami akan berpisah dengan seorang ayah yang baik. Tapi pada masa yang sama, Bilal mengucapkan, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Beliau malah gembira tuan-tuan. Beliau malah nampak macam happy sangat nak meninggal dunia ni. Beliau mengatakan, esok kami akan berjumpa dengan kekasih kami, yaitu Muhammad dan semua sahabat-sahabatnya. Jadi beliau meninggal dunia happy dan gembira sebab beliau tahu bahawa kematian ini hakikatnya adalah pintu yang akan mereka lalui untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sesuatu yang lebih mereka cintai, tak ada sesuatu yang lebih mereka gembira melainkan apabila kembali menatap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa, bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah sikap dan perilaku para sahabat Nabi.
Inilah contoh perbuatan para sahabat Nabi. Dan kita sekarang pada hari ini, orang-orang yang selalu mengagungkan para sahabat Nabi, memberikan, yang selalu menjadikan sahabat Nabi sebagai panutan dan uswah hasanah bagi kita, maka kita kena menunjukkan perkara yang sama. Kita sebagai seorang Muslim, sekali lagi mesti menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Dan kita sebagai seorang Muslim mesti selalu menghadapi dan melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dan wajib kita hormati. Dan kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengenal siapa itu Rasulullah, kemudian memperkenalkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan mereka menjadi bersama kita pada satu hari untuk bersama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam akhirat nanti. Dan mungkin itu saja tuan-tuan perbincangan kita pada malam hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.